Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 27 Syaban 30 Mac bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama malam ini. Tular pencara hina B40 UiTM ambil tindakan. Juga kilang pau kotor diarah tutup. Susulan video tular pensyarah Universiti Teknologi Mara UiTM yang didakwa menghina pelajar dan golongan B40. Timbalan Naib Chancellor Bahagian Hal Ehwal Pelajar HEP UiTM, Profesor Dr. Muhammad Sazili Shahibi telah mengambil langkah segera ke kampus di Sri Iskandar Perak itu pagi tadi bagi mendapatkan maklumat dan gambaran situasi sebenar. Kunjungan segera itu juga menurut Bahagian Hal Ehwal Pelajar UiTM itu adalah bukti pihaknya cakna dan mengambil peduli permasalahan mahasiswa, khususnya golongan B40 di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA itu. Sejak semalam, tular video pensyarah universiti tersebut yang didakwa menghina pelajar ketika sesi pembelajaran dalam talian. Klip video yang tular itu memaparkan seorang pensyarah berkenaan mempertikai pelajar terbabit yang seolah-olah tidak berusaha untuk memiliki komputer walaupun sudah berada dalam semester 5. Malah pensyarah itu turut menyoal latar belakang keluarga pelajar berkenaan dan mengesyorkan kalangan ahli keluarganya agar berkorban barang kemas untuk tujuan pendidikan. Tindakan tersebut mendapat kecaman dalam kalangan warga net yang menyela tindakan pensyarah berkenaan kerana turut menyifatkan golongan B40 sebagai tidak mementingkan pelajaran. Dalam pada itu, Naib Chancellor UiTM, Profesor Datuk Dr. Roziah Muhammad Jano berkata pihaknya telah meneliti isu tersebut akan mengambil tindakan sewajarnya terhadap pensyarah terbabit. Saya difahamkan bahawa perkara tersebut berlaku semester lepas. Dia bukannya semalam. Jadi maknanya isu ni mesti ada perancangan lah kenapa di-upload semalam. Apa pun tindakan kami dah ambil. Menurut Roziah, pensyarah yang tular itu berkhidmat sebagai kaki tangan kontrak di UiTM Cawangan Sri Iskandar Perak yang mengajar di Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur FSPU. Sementara itu, dalam satu kenyataan media, UiTM menyatakan universiti itu amat prihatin dengan keperluan para pelajar, terutamanya dalam pembelajaran norma baru. Datuk Dr. Roziah juga menyeru agar para pelajar yang berhadapan sebarang masalah untuk berhubung dengan pihak fakulti dan universiti bagi mendapatkan khidmat nasihat dan bantuan sewajarnya bagi melancarkan proses pembelajaran. Asap tebal menyelubungi pusat beli belah pavilion di Ibu Negara. Pusat Gerakan Operasi Bomba Kuala Lumpur menerima panggilan kecemasan kira-kira jam 2.12 petang. Anggota bomba dan penyelamat PUDU dengan bantuan BBP Jalan Tun Razak bersama beberapa jentera dikerah ke lokasi kejadian. Asap tebal berpunca dari sebuah restoran di tingkat 1 pusat beli belah berkenaan. Kebakaran berjaya dipadam sendiri selepas sprinkler head pecah disebabkan bahang yang terhasil dari kebakaran tersebut. Difahamkan kebakaran mula berlaku di tempat pembakar daging itik di restoran berkenaan selepas dimaklumkan sendiri pemilik restoran tersebut. Sebuah kilang membuat pau dan dimsum di Medan Melo, Butterworth diarah tutup selama 2 minggu selepas didapati kotor. Arahan penutupan dibuat Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan BKKM Pulau Pinang hari ini selepas menemui najis tikus, lalat dan lipas di ruang memproses pau di kilang berkenaan. Malah anjing peliharaan juga turut berada di dalam kilang tersebut.
Pegawai Kesihatan Persekitaran Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan BKKM Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang, Muhammad Wazir Khalid berkata, pemilik kilang berusia 72 tahun itu didapati gagal mematuhi arahan yang dikeluarkan pihak berwajib, malah telah berulang kali melakukan kesalahan sama. Katanya, premis terbabit pernah dikenakan tindakan penutupan pada 2019. Haiwan peliharaan memang sama sekali dilarang. Dilarang berada di dalam premis makanan, sama ada dari premis pemprosesan dan juga premis penjualan. Dan hari ini kita dapati terdapat tiga ekor anjing yang berkeliaran di dalam premis makanan. Perkara ini amat mendukacitakanlah. Mengulas lanjut, Muhammad Wazir berkata, premis berkenaan tidak layak beroperasi sebagai kilang memproses makanan kerana berada di dalam kediaman selain beroperasi tanpa lesen. Malah pemeriksaan juga mendapati bahan dipercayai daging khinzir yang digunakan untuk membuat intipau dan dimsum juga diletakkan bersebelahan tandas di dalam kilang berkenaan. Produk berkenaan adalah untuk pasaran sekitar kedai kopi di Butterworth. Muhammad Wazir berkata notis perintah penutupan premis dibuat di bawah Seksyen 11 Akta Makanan 1983, manakala 3 kompaun turut dikenakan di bawah Peraturan-Peraturan 32 dan 35 Akta Makanan 1983. Baik, lebih 1,600 anggota dan pegawai polis Johor bakal ditugaskan bagi mempertingkatkan kawalan keselamatan negeri itu susulan pembukaan sempadan pada Jumaat ini. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata penugasan itu turut akan memberikan tumpuan terhadap 41 hotspot yang dikesan di seluruh Johor. Katanya kesemua hotspot yang dikesan melibatkan tempat tumpuan orang ramai seperti pusat beli belah, pasar awam, stesen bas dan kawasan pelancongan yang lain. Di samping itu, pihak polis turut bekerjasama dengan agensi keselamatan yang lain terdiri daripada tentera, polis bantuan dan sebagainya bagi memperkasakan kawalan. Dan penugasan ini kita tumpukan di situ untuk satu adalah untuk memastikan keselamatan pelancong-pelancong yang masuk dan keluar dari negara, yang bukan pelancong saja, rakyat kita juga, rakyat Malaysia juga dan rakyat Johor sekali, untuk memastikan keselamatan kerana kita dapati bahawa mungkin akan ada pickpocket dan sebagainya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan istiadat penganugerahan Pingat Jasa Pahlawan Negara Kontingen Johor 2022 di Johor Bahru. Menurut beliau, daerah Johor Bahru Selatan merekodkan jumlah hotspot yang paling banyak dengan 10 tempat tumpuan utama dikesan. Dalam pada itu, bagi mengawal selia pintu masuk negeri, jelas Datuk Kamarul Zaman, seramai 200 anggota dan pegawai akan dikerahkan ke Kompleks Custom, Immigration dan Kuarantin atau CIQ Bangunan Sultan Iskandar di Johor Bahru. Manakala 60 orang anggota dan pegawai polis akan ditugaskan membuat pemantauan dan pengawalan di sekitar pintu sempadan Kompleks Sultan Abu Bakar di Tanjung Kupang, Gelang Patah. Dalam pada itu, Polis Johor mengekalkan 3 sekatan jalan raya SJR utama, membabitkan 2 SJR di Kota Tinggi dan 1 di Iskandar Puteri bagi mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin parti pada 1 April nanti. Dalam pada itu, di utara tanah air, para peniaga di Arkid Niaga Padang Besar teruja menantikan pembukaan sempadan negara kepada pelancong asing 1 April ini. Menurut seorang peniaga kedai baju Muhammad Irzam Masri, 30 tahun, pembukaan sempadan ini amat dinantikan peniaga. Inilah peluang bagi mereka menambah pendapatan setelah 2 tahun tidak menerima kehadiran pelancong asing. Kalau buka pintu sempadan tu, saya harap perniagaan kita ni lebih majulah. Dan ramai lagi pelancong-pelancong yang akan datang ke sini dan boleh membeli barang-barang keperluan di sini dengan harga yang berpatutan lah. Pembukaan pintu sempadan itu turut disambut baik peniaga barangan sukan Muhammad Firdaus Muhammad Ramli, 23 tahun. Jelasnya sebelum ini agak sukar untuk berurusan dengan pembekal dari Thailand untuk mendapatkan jersey dan pakaian sukan. Senang kita nak operasi dengan sana kan. Macam sekarang susah sikit sebab penyakit kan, nak masuk tak boleh sepadan.
Ni dah start 1 bulan ni, dah boleh buka, kita pun senang sikit nak berkomunikasi dengan sana. Sebab kita barang memang direct sana. Namun rata-rata mereka turut berharap tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP perlu dikekalkan walaupun negara telah beralih ke fasa endemik. Baru-baru ini Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kerajaan memutuskan supaya sempadan negara dibuka bermula 1 April ini. Keputusan ini dibuat berdasarkan 3 perkara asas iaitu panduan sains dan fakta terkini berkaitan COVID-19, membandingkan keperluan pembukaan sempadan di negara lain dan memberikan keselesaan kepada pengembara. Individu yang bakal kehilangan status vaksinasi lengkap pada 1 April 2022 kerana belum menerima dos penggalak masih boleh melakukan aktiviti-aktiviti yang dibenarkan ke atas individu yang telah menerima vaksinasi lengkap. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata maklumat sejarah vaksin primer yang terdapat dalam aplikasi MySejahtera masih kekal. Dalam satu kenyataan berhubung prosedur operasi standard SOP bagi warga negara yang hilang status lengkap vaksin hari ini, Khairi Jamaluddin berkata individu berkenaan masih boleh melakukan aktiviti-aktiviti yang dibenarkan ke atas individu-individu yang telah menerima vaksinasi lengkap seperti dine-in di restoran, memasuki pusat beli belah, tempat kerja dan rumah ibadat. Sehubungan itu, pemilik-pemilik premis perlu memastikan bahawa hanya pelanggan atau pengunjung yang telah sekurang-kurangnya melengkapkan vaksinasi dos primer dibenarkan masuk ke premis perniagaan, rumah ibadat dan lain-lain yang berkenaan. Seperti yang telah diumumkan sebelum ini, kumpulan individu yang akan kehilangan status vaksinasi lengkap dalam aplikasi MySejahtera ialah penerima vaksin Sinovac dan Sinopharm berusia 18 tahun dan ke atas serta penerima semua jenis vaksin dos primer berusia 60 tahun ke atas. Khairi dalam pada itu menegaskan SOP terbaharu itu bagaimanapun bukan bermaksud penerima vaksin Sinovac berusia 18 tahun dan ke atas serta penerima semua jenis vaksin berusia 60 tahun dan ke atas tidak perlu mendapatkan dos penggalak. Ini kerana data penilaian yang dijalankan dalam kalangan penerima vaksin di Malaysia mendapati tahap perlindungan terhadap jangkitan COVID-19 menurun sehingga 20% bagi 2 dos vaksin Pfizer dan 48% bagi 2 dos vaksin Sinovac dalam tempoh 3 hingga 5 bulan selepas vaksinasi primer. Pengambilan dos penggalak akan meningkatkan semula paras antibodi dalam tubuh, seterusnya boleh mengurangkan risiko gejala teruk akibat jangkitan COVID-19. Rehat seketika, selepas ini Hospital Pusrawi naik taraf fasiliti. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menegaskan laporan 2 media tempatan bertajuk nama Islam mesti mendahului sebelum nama asal mualaf JAKIM pada 29 Mac 2022 adalah tidak tepat. Menurut JAKIM, laporan yang dikeluarkan media itu didapati bercanggah dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarahnya, Datuk Hakimah Muhammad Yusof, dalam majlis perasmian simposium Guru-Guru Mualaf Peringkat Kebangsaan kali pertama tahun 2022. Dalam kenyataan hari ini, JAKIM memaklumkan Ketua Pengarah JAKIM hanya memaklumkan satu garis panduan penamaan saudara baru yang telah diluluskan di peringkat muzakarah jawatan kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam akan diedarkan ke seluruh negeri tanpa mengulas isi kandungan garis panduan tersebut. Garis panduan ini merupakan rujukan bagi mualaf yang berhasrat untuk membuat penukaran nama selaras dengan prosedur dan syarat yang telah ditetapkan oleh Akta Jabatan Pendaftaran Negara. Oleh itu, JAKIM berkata laporan yang dikeluarkan adalah bercanggah dengan tata cara yang ditetapkan dalam garis panduan yang akan dikeluarkan oleh pihak JAKIM. Buat pertama kalinya, Malaysia berjaya membina kenderaan udara tanpa pemandu atau lebih dikenali sebagai UAV. Ketua Pegawai Eksekutif DAFTAC, Muhammad Fazli Arifin berkata pembinaan itu sekaligus membuktikan bahawa rakyat Malaysia mampu menghasilkan sistem operasi pengawasan keselamatan di negara ini tanpa perlu bergantung kepada negara luar.
Menurut Muhammad Fazli, pesawat tanpa juruterbang, anak kapal atau penumpang di dalamnya ini dibina sejak tahun 2020 lagi dan dikenali sebagai DevTech Tactical UAV. Teknologi ini cuma boleh didapati daripada luar negara. Kita adalah company yang pertama membina keupayaan ini di Malaysia. Dengan keupayaan anak-anak tempatan, kita telah mengadakan MOU bersama UPNM dan juga bersama SIRIM dan juga sebelum ini kita pernah bekerjasama dengan universiti tempatan. Pada saya, development of UAV adalah sesuatu yang memerlukan teknologi yang tinggi. Ya, so itu yang saya rasa merangsang pelajar-pelajar kita untuk mengguna pakai apa yang dia belajar di universiti. DevTech Tactical UAV sepanjang 3.28 meter dengan berat 120 kg ini menggunakan enjin piston dan mampu terbang sehingga 5,000 kaki. DevTech Tactical UAV ini merupakan sistem pembuatan keselamatan yang pertama di Malaysia dan ia mampu menjangkau sejauh 100 km dan mampu bertahan 10 jam di udara. Dan inisiatif ini sekaligus mampu mengurangkan kebergantungan kita kepada aspek keselamatan maupun sistem-sistem keselamatan dari negara-negara luar. Tambahnya lagi, pesawat ini juga berupaya melakukan operasi pengawasan pada waktu malam kerana memiliki sensor kamera dan inframerah yang bertaraf tinggi. Ataupun memeriksa kawasan-kawasan di tempat yang tak boleh diturukai oleh kenderaan adalah sangat praktikal. Petronas ataupun Jabatan Hutan ataupun pengawal sempadan tidak perlu lagi untuk menggunakan kenderaan untuk masuk di kawasan yang tak boleh masuk. Justru beliau berpandangan sudah tiba masanya kerajaan dan agensi-agensi berkait memaksimumkan penggunaan UAV di seluruh negara kerana ia tidak sekadar mengurangkan kos pembelian sistem operasi pengawasan keselamatan dari luar negara, malah ia mampu menambah baik sistem pertahanan atau sempadan negara dengan lebih praktikal dan efisien berikutan pelbagai kes membabitkan pendatang tanpa izin parti dan kes penyeludupan yang tidak berkesudahan. Hospital Pusrawi Sdn Bhd akan menaik taraf infrastruktur sedia ada serta perkhidmatannya dalam masa terdekat bagi menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan kesihatan. Pengerusinya Tan Sri Syed Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir berkata sehingga kini pihaknya telah memperuntukkan kira-kira 45 juta ringgit perbelanjaan modal atau capex bagi menaik taraf fasiliti. Katanya kerja penambahbaikan yang telah bermula itu turut memberi tumpuan kepada wad-wad selain menambah baik sistem Wi-Fi dan kemudahan kafe baru di hospital berkenaan. Tan Sri Syed Zainal Abidin berkata dalam tempoh perancangan 3 tahun, pihaknya akan memfokuskan kepada strategi penjenamaan serta pemasaran. Jadi kita di Pusrawi sedang menjalankan beberapa perkara untuk menambahbaiki kadar perkhidmatan yang kita nak buat di hospital. Salah satu adalah untuk menaikkan taraf infrastruktur yang ada. Klinik-klinik pakar, fasiliti yang diperlukan untuk pesakit lah. Keduanya kita juga memikir apa lagi kemudahan dan juga jenis servis yang kita boleh berikan kepada pesakit. Sebab sekarang ni dalam segi lepas COVID ni kita dapat lihatlah banyak perkara yang mungkin tidak ada dari Pusrawi yang kita perlu menambah baik. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Hospital Pusrawi Sdn Bhd, Zawiyah Tarmizi berkata, menerusi peruntukan daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib, tahun ini Hospital Pusrawi akan mengeluarkan 1,600 kad kesihatan asnaf dengan kadar had rawatan RM300 setiap orang bagi membolehkan mereka mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan milik Mawib itu. Buat masa ni seramai 14,000 asnaf telah berdaftarlah dengan Hospital Pusrawi. Walau bagaimanapun berdasarkan peruntukan yang telah diberikan oleh Mawib sebanyak 500,000 setiap tahun. Jadi untuk tahun ini kami pecahkan 500,000 itu kepada RM300 untuk setiap kad asnaf percuma untuk mereka mendapat rawatan di sebagai pesakit luar. Mereka ditemui selepas Majlis Apresiasi Hospital Pusrawi bersama rakan strategik di Ibu Negara hari ini.
Anak syarikat Bank Rakyat, Rakyat Management Services Sdn Bhd RMS, lancar emas edisi khas berbentuk wafer sempena sambutan 100 tahun Gerakan Koperasi Negara. Inisiatif itu sebagai tanda sokongan kepada koperasi negara. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar, 2,000 unit emas edisi khas itu dijual mulai hari ini. Dia keluarkan tak banyak, 2,000 unit je. 2,000 unit saja. Harga yang ditawarkan ialah beratnya ialah 1 dan 5 gram. Di mana kalau 1 gram RM340. Kalau yang 5 gram RM1,600. Jadi ada dua bentuk saja dalam 2,000. Jadi saya harap rakyat di luar sana berlumba-lumba melabur membeli emas ini. Beliau ditemui pada majlis pelancaran siri emas edisi khas sempena 100 tahun Gerakan Operasi di Ibu Negara pagi tadi. Katanya, koleksi emas eksklusif itu dilihat dapat memenuhi trend permintaan yang tinggi terhadap pelaburan emas dan patuh syariah daripada orang ramai ketika ini. Sementara itu, Pengerusi Bank Rakyat Datuk Rani Lebai Jaafar berkata, pembelian emas ketika ini boleh dijadikan sebagai aset yang dapat dilaburkan selain dapat meningkatkan taraf ekonomi individu di samping menjana ekonomi negara. Orang ramai juga boleh mendapatkan siri emas ini dalam bentuk dinar atau wafer emas di rangkaian franchise Ar-Rahnu Exchange di seluruh negara. MFA D5 Beauty menyasarkan untuk melantik 2,000 ejen jualan madu asli di seluruh negara menjelang akhir tahun ini dengan hasil jualan syarikat mencecah 10 juta ringgit. Pengasasnya Muhammad Firdaus Ahmad berkata pihaknya yakin sasaran itu dapat dicapai berdasarkan sambutan dan kepercayaan pengguna kepada kualiti dan keaslian jenama madu D5 keluaran syarikatnya. Kita nak memastikan untuk memperjuangkan madu asli D5 ni untuk setiap rumah sebab kita tahu sekarang banyak sangat madu tak asli lah. Kalau ikutkan artikel ataupun paper yang keluar 80% menunjukkan madu tak asli di pasaran. So kita memperjuangkan keaslian madu. Bagi memastikan keaslian madu yang dipasarkan, setiap tong madu yang diterima akan dihantar untuk pemeriksaan makmal di Institut Genom Malaysia sebelum menjalani proses pembotolan di kilang yang terletak di Wakaf Cik Yeh, Kota Baru, Kelantan. Tawaran pulangan wang 7 kali ganda turut ditawarkan sekiranya madu yang dibeli pelanggan mempunyai campuran atau tidak 100% madu asli. Terdapat pelbagai variasi madu untuk pilihan pelanggan, antaranya madu tualang, madu akasia hutan, madu kelulut dan juga madu sidr atau madu Yaman. Mereka yang berminat untuk menjadi ejen atau wakil jualan madu D5 boleh bermula dengan modal serendah RM197 dan akan diberikan produk selain diajar teknik pemasaran dan akan mendapat komisen sehingga 35% daripada hasil jualan. Sempena Ramadan, madu D5 menyediakan tawaran diskaun menarik selain menyediakan hadiah cabutan bertuah seperti menunaikan umrah. Maklumat lanjut mengenai madu D5 keluaran MFA D5 Beauty, layari www.madud5.com atau hubungi talian 013 778 6899. Houthi Arab Saudi mahu tamat perang. Pakatan Tentera diketuai Arab Saudi umum gencatan senjata di Yaman bermula hari ini. Mereka juga umum rundingan damai di sepanjang bulan Ramadan. Gencatan itu bermula seawal jam 6 pagi tadi waktu tempatan. Dipetik daripada Saudi Press Agency, pakatan itu menyatakan tindakan berkenaan sebagai menghormati kesucian bulan Ramadan awal April ini. Namun puak Houthi mengatakan pihaknya tidak akan pergi ke wilayah musuh untuk berbincang. Sabtu lalu, Houthi yang disokong Iran mahu mengadakan gencatan senjata selama 3 hari dan mahu menamatkan perang yang bermula sejak 7 tahun lalu, namun bersyarat.
Mereka membuat tawaran itu dengan syarat Arab Saudi menamatkan sekatan dan serangan udara serta mengundurkan tentera gabungan dari Yaman. Manakala pada Ahad lalu, Houthi mencapai kata sepakat mahu 1,400 ahlinya dibebaskan sebagai pertukaran dengan 823 tawanan pro kerajaan termasuk 16 rakyat Arab Saudi dan menyingkirkan warga asing. Di Mexico, 20 orang maut termasuk 3 wanita selepas ditembak sekumpulan lelaki bersenjata dalam sebuah gelanggang laga ayam. Presiden Andrés Manuel López Obrador menyifatkan insiden itu sebagai pembunuhan beramai-ramai yang melibatkan 2 geng jenayah. Serangan berlaku pada waktu malam kemarin di Bandar Las Tinajas. Ia membabitkan 2 kumpulan berseteru bagi merebut kawasan membabitkan kartel dadah. Dalam tembakan itu, 5 yang lain mengalami kecederaan. Ketika ini, pihak berkuasa giat memburu penjenayah. Penyerang dilapor menembak orang ramai yang sedang berada di dalam gelanggang berkenaan bagi menyaksikan pertandingan laga ayam. Mexico terkenal dengan pertumpahan darah membabitkan kartel-kartel dadah sejak 2006 melibatkan ratusan ribu nyawa melayang. Ia selepas kerajaan melancarkan operasi anti-dadah melibatkan tentera persekutuan. Kerajaan menyedari kepentingan lanskap dalam persekitaran dan kesejahteraan kehidupan. Taman-taman dan kawasan rekreasi awam telah dijadikan ruang terapi keluarga Malaysia dalam usaha meredakan tekanan hidup yang secara langsung menyumbang kepada peningkatan kesejahteraan mental dan fizikal. Baik, sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa saksikan siaran langsung pentas akhir Tycoon Muda dengan tema memperkasakan jualan produk buatan Malaysia. Malam ini jam 9 malam. Selepas 5 minggu, siapakah yang bakal dinobatkan sebagai Tycoon Muda? Sama-sama kita saksikan malam ini. Baik, ikuti berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan juga TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan eksklusif dan menarik. Saya Ardi Herman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.